Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera anak-anak cikgu. Okey, untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita akan terus masuk kepada bab 2 sebab kita dah selesai bab yang pertama. Okey, bab yang kedua adalah tentang perlembagaan persekutuan. Okey kelas, dalam bab 2 ini, okey, kamu akan belajar tajuk perlembagaan persekutuan. Dan di sini ada 4 subtopik yang utama. Okey, yang pertama adalah tentang latar belakang, okey, sejarah perlembagaan persekutuan. Okey, di sini kamu akan belajar tentang asas pembentukan perlembagaan. Okey. Kemudian 2.2, apa yang kamu akan belajar, okey, adalah tentang sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan. Okey, iaitu sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan daripada tahun 1877 hinggalah 1957. Okey. 2.3 tentang ciri utama perlembagaan persekutuan. Ada 2 ciri, iaitu ciri tradisional dan juga ciri moden. Dan 2.4, okey, subtopik yang last sekali adalah pindaan perlembagaan persekutuan 1963 dan 1965. Okey, tapi untuk hari ini kita akan belajar 2 subtopik sahaja, iaitu tentang latar belakang sejarah perlembagaan persekutuan dan juga tentang sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan. Okey kelas, jadi hari ini kita pergi kepada 2.1 iaitu latar belakang sejarah perlembagaan persekutuan. Okey, apa dia perlembagaan? Okey, kita kena tahu, kita kena faham definisi perlembagaan. Perlembagaan, okey, perlembagaan awak dah belajar masa tingkatan 4. Okey, definisi dia, okey, apa dia perlembagaan? Perlembagaan adalah undang-undang apa? Tertinggi. Okey, undang-undang tertinggi sebagai dia juga menjadi apa? Teras. Teras apa? Teras pemerintahan sesebuah negara. Jadi cikgu ulang semula. Okey, apa dia perlembagaan? Okey, awak ingat balik yang awak dah pernah belajar definisi perlembagaan adalah merupakan undang-undang tertinggi. Okey, maksudnya dalam sistem pemerintahan kita perlu ada undang-undang kan? Cikgu dah kata. Okey, tetapi perlembagaan ni adalah undang-undang yang tertinggi. Jadi segala undang-undang yang akan digubal di negara kita perlu merujuk kepada undang-undang tertinggi. Maksudnya perlu merujuk kepada perlembagaan yang ada di negara kita. Jadi dia juga okey menjadikan apa? Teras pemerintahan sesebuah negara. Jadi sebelum kedatangan British ke negara kita, okey, negara kita apa? Awak dah tahu diperintah oleh apa? Sistem pemerintahan beraja, okey. Awak dah belajar masa tingkatan 3, tingkatan 4, okey. Negara kita pemerintahannya beraja, berasal daripada Kesultanan Melayu Melaka. Okey, jadi raja memerintah berdasarkan apa? Undang-undang ataupun peraturan yang ada, yang dah telah digubal. Okey. Jadi di sini raja, okey, awak ingat balik undang-undang. Undang-undang ada 2. Okey, undang-undang ada undang-undang bertulis, dulu awak belajar. Okey, ada undang-undang tak bertulis. Okey, masa zaman Kesultanan Melayu Melaka dah ada dah. Okey, jadi undang-undang yang bertulis, okey, di Kesultanan Melayu Melaka. Ingat balik apa dia? Masa tingkatan 4 dah belajar. Ingat balik apa dia? Undang-undang hukum kanun Melaka, kemudian ada undang-undang laut Melaka. Ingat balik, ada undang-undang Pahang, betul tak? Selepas tu. Okey, jadi undang-undang, okey, itu adalah undang-undang secara bertulis. Kalau undang-undang tak bertulis, kita panggil dia apa? Undang-undang tak bertulis, kita panggil dia sebagai
adat, ada adat pepatih, adat temenggung, betul tak? Okey, jadi dalam sesebuah kerajaan, dalam sistem pemerintahan mesti ada undang-undang. Kenapa ada undang-undang, Cikgu dah ajar? Mesti ada peraturan yang digubal supaya tak berlaku kacau bilau. Jadi semasa zaman British, raja masih lagi diterima sebagai apa? Pemerintah yang berdaulat. Jadi apabila kita merdeka, kita merdeka bila? 1957. Okey, kita dah ada apa? Perlembagaan, iaitu undang-undang yang tertinggi yang merupakan unsur yang penting dalam pentadbiran sesebuah negara. Okey, cikgu ulang semula. Jadi apa dia perlembagaan? Perlembagaan adalah undang-undang yang tertinggi. Okey, jadi segala undang-undang yang akan digubal dalam sesebuah negara itu perlu apa? Merujuk kepada undang-undang tertinggi, iaitu perlembagaan. Dia tidak boleh bercanggah dengan perlembagaan yang ada di dalam sesebuah negara. Okey kelas. Jadi, seterusnya asas kita nak tahu. Kita dah tahu tentang apa? Tentang definisi perlembagaan. Okey. Jadi kita nak tahu apa dia asas pembentukan perlembagaan yang ada di negara kita. Jadi negara kita ada perlembagaan yang dinamakan perlembagaan apa? Persekutuan. Apa maksud persekutuan dekat sini? Okey, perlembagaan awak dah tahu tadi, maksudnya undang-undang tertinggi. Okey, apa maksud persekutuan? Okey, persekutuan adalah apa? Gabungan unit negeri-negeri yang lain digabung menjadi satu unit pentadbiran. Jadi di sini ada apa? Ada unit pentadbiran tu, satu unit pentadbiran ada kerajaan apa? Kita panggil dia kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. Jadi perlembagaan persekutuan di negara kita ini berasaskan, yang kita berasaskan ada dua di sini. Yang pertama adalah berasaskan nilai tradisi, semasa Kesultanan Melayu, dan ada prinsip undang-undang di dalam perlembagaan itu daripada undang-undang Inggeris yang telah disesuaikan dengan nilai tempatan. Jadi di sini maksudnya perlembagaan kita dinamakan perlembagaan apa? Perlembagaan persekutuan. Dan dia ada dua apa? Dia ada dua asas. Diambil daripada yang pertama, ada asasnya adalah apa? Undang-undang Negeri Melayu. Dan ada juga undang-undang Inggeris yang dicampurkan dalam apa? Dalam asas perlembagaan persekutuan ini. Kita tengok yang pertama, iaitu Undang-Undang Negeri Melayu. Apa dia? Asas dia? Di sini raja adalah sebagai apa? Raja adalah sebagai pemerintah. Raja adalah sebagai pemerintah. Kemudian apa dia? Kemudian yang kedua adalah rakyat. Kita sebagai rakyat perlulah memberikan setiaan kepada raja. Kemudian yang ketiga, undang-undang dan sistem pemerintahan ditentukan oleh siapa? Ditentukan oleh raja. Jadi undang-undang yang wujud pada zaman Kesultanan Melayu Melaka seperti apa cikgu dah cakap, iaitu seperti apa? Hukum Kanun Melaka. Kemudian ada undang-undang Laut Melaka. Jadi dua undang-undang ini yang telah dijalankan di negeri Melaka mempengaruhi apa? Mempengaruhi kandungan undang-undang yang bertulis di negeri Melayu yang lain. Antaranya undang-undang bertulis apa?
Antaranya Undang-Undang Hukum Kanon Pahang, Undang-Undang Kedah, okey, ada Undang-Undang Johor dan juga Undang-Undang 99 Perak. Okey. Jadi dekat sini, okey, awak kena faham iaitu negara kita telah mengamalkan, telah ada perlembagaan persekutuan di mana asas kepada pembentukan undang-undang ini ada dua asas. Yang pertama adalah undang-undang, maksudnya bercirikan Undang-Undang Negeri Melayu, dan lagi satu ada juga beberapa prinsip undang-undang diambil daripada undang-undang Inggeris yang telah disesuaikan dengan nilai tempatan. Okey, jadi kita nak tengok pula apa dia undang-undang Inggeris. Okey kelas, sebelum kita tengok undang-undang Inggeris, okey, ini adalah contoh hukum kanon Melaka yang telah ditulis ini. Okey, jadi awak dah tahu iaitu sebelum kedatangan kuasa barat, negara kita mempunyai undang-undang. Dah ada undang-undang bertulis belum? Sudah ada. Apa dia? Undang-undang Hukum Kanon Melaka, undang-undang Laut Melaka. Okey, jadi itu undang-undang yang bertulis. Yang tak bertulis kita panggil dia sebagai adat. Okey, adat yang digunakan sebagai asas perlembagaan, dan undang-undang ini menjadi panduan. Kenapa? Menjadi panduan serta kawalan kepada raja dan pembesar dalam proses pemerintahan negara pada waktu itu. Okey, di sini pula adalah undang-undang, kalau awak dapat tengok adalah Undang-Undang Kanon Pahang. Okey, ini Undang-Undang Kanon Pahang, dan ini adalah undang-undang Undang-Undang 99 Perak. Jadi undang-undang di negeri Melayu ni mengalami perubahan sedikit demi sedikit selaras dengan perkembangan masyarakat, sehinggalah kemunculan pengenalan undang-undang dari barat sekitar awal abad yang ke-19. Jadi dekat sini tadi asas pembentukan undang-undang ada berapa? Ada dua, iaitu undang-undang di negeri Melayu, iaitu bermula daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kemudian adalah undang-undang yang lain iaitu Undang-Undang Pahang, Kedah, Johor, 99 Perak, itu adalah undang-undang di negeri-negeri Melayu. Okey, kemudian barulah adanya datang undang-undang dari barat, iaitu sekitar pada tahun pada awal abad yang ke-19, iaitu kita undang-undang Inggeris yang dijalankan. Okey kelas, jadi asas pembentukan perlembagaan di negara kita, asas dia yang kedua adalah daripada undang-undang Inggeris. Okey, di mana kita tahu bahawa pihak British telah memperkenalkan undang-undang di mana undang-undang ini telah diperkenalkan di negeri-negeri selat yang dikenali sebagai undang-undang tersebut dikenali sebagai Charter of Justice. Dan undang-undang ini diambil daripada mana? Undang-undang ini diambil daripada undang-undang yang digubal di mana? Di England. Yang diambil, yang telah digubal di England, diambil. Kemudian piagam terpilih yang bersesuaian dengan kegunaan negeri-negeri selat sahaja yang diguna pakai. Contohnya apa? Contohnya adalah Charter of Justice 1807. Itu yang awak kena tahu. Yang seterusnya di Sarawak. Di Sarawak terdapat ada undang-undang tak? Ada. Di Sarawak terdapat the Sarawak Application of Law Ordinance. Ini ordinance. Awak ingat? Kalau Sarawak dan Sabah awak ingat je perkataan ordinance. Dia memang undang-undang yang telah digubal di Sarawak dan Sabah, kita panggil dia ordinance. Jadi Sarawak adalah Application of Law 1949 yang menggunakan the Common Law of England.
Dekat Sabah ada undang-undang tak? Okey, undang-undang Inggeris ada. Okey, undang-undang yang disebut sebagai Sabah Application of Law Ordinance 19 berapa? 51. Okey. Jadi dekat sini ada undang-undang Inggeris. Undang-undang Inggeris diperkenalkan dekat mana? Saya ulang semula, iaitu di negeri-negeri selat. Okey. Apa nama undang-undang dia? Charter of Justice yang diambil dari mana? Diambil daripada undang-undang yang digubal di England. Okey, dan disesuaikan untuk kegunaan negeri-negeri selat. Okey. Kemudian di Sarawak ada tak? Ada juga. Okey. Iaitu the Sarawak Application of Law Ordinance. Okey, dan juga di Sabah adalah disebut Sabah Application of Law Ordinance 1951. Okey, di sini kalau awak tengok pada zaman pentadbiran British, okey, negeri-negeri selat iaitu Melaka, Pulau Pinang dan juga Singapura, okey, memperkenalkan apa? Undang-undang, okey, memperkenalkan undang-undang yang diambil daripada mana tadi? Diambil daripada England. Okey, apa nama undang-undang tersebut? Okey, kita panggil dia apa? Charter of apa? Justice. Okey. Dan apa matlamatnya undang-undang di negeri selat ni? Okey, apa matlamatnya? Adalah untuk apa? Untuk melindungi penduduk asal daripada apa? Penindasan dan juga ketidakadilan. Okey. Jadi ini adalah nama, okey, cikgu ulang semula, undang-undang yang telah yang telah ada ataupun di negeri selat dan undang-undang ini diambil daripada mana? Daripada England. Okey, pengaruhnya. Okey, kemudian kalau awak tengok dekat sini ada 3 tahap di mana pada tahun 1807, okey, 1807 Charter of Justice 1. Okey, ada ini yang pertama sekali, mewujudkan mahkamah di Pulau Pinang. Ini yang pertama. Okey. Masa ni dah ada negeri selat belum? Dah penubuhan negeri selat belum? Belum lagi. Sebab itulah okey, wujudnya hanya satu, iaitu di Pulau Pinang. Okey, kemudian Charter of apa? Justice 2 iaitu 1826. Okey, ini ada telah wujudnya apa? Pembentukan negeri-negeri selat. Jadi dekat sini okey, adanya undang-undang ini untuk menyatukan mahkamah. Mahkamah yang ada di mana? Di Singapura, Melaka dan juga Pulau Pinang. Okey. Dan yang ketiga, okey, adalah Charter of Justice 3 iaitu apa? 1855 mewujudkan apa? Mahkamah di mana? Di Singapura, Melaka dan juga Pulau Pinang. Okey, kelas tadi kita dah tengok undang-undang Inggeris, okey, yang ada dijalankan di negeri-negeri selat. Okey, ada berapa tahap? Ada 3 tahap di situ. Kemudian kita nak tengok pula okey, Perlembagaan Sarawak, okey, iaitu pada bulan Ogos 1956. Okey. Perlembagaan Sarawak memberikan kuasa kepada badan membuat undang-undang, iaitu ada apa? Kaunsil negeri, iaitu Majlis Negeri dekat sini. Okey, ada Majlis Negeri yang terdiri daripada 45 orang ahlinya dan dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha. Jadi di sini juga ada majlis tertinggi. Okey, ada majlis negeri, ada majlis tertinggi. Okey, yang dipengerusikan oleh Gubernur yang turut dianggotai oleh siapa? Ketua Setiausaha, Setiausaha Keuangan dan juga Peguam Negara. Jadi dekat sini, okey, Perlembagaan Sarawak, okey, Perlembagaan Sarawak, okey, pada tahun bila? 1959 memberikan kuasa pentadbiran kepada ada 2 majlis, awak ingat, iaitu majlis apa?
Majlis Tertinggi dan juga Kaunsil Negeri ataupun Majlis Negeri. Ada Majlis Negeri dan juga Majlis Tertinggi. Itu Perlembagaan Sarawak. Okey. Okey, tadi kita dah lihat kelas di Sarawak. Okey, ada Majlis Tertinggi, kemudian ada Majlis Negeri untuk menggubal undang-undang Sarawak, iaitu mengubal Perlembagaan Sarawak. Okey, sekarang ni kita nak tengok di Sabah. Okey, di Sabah, okey, ditubuhkan majlis apa? Undangan dan juga Majlis Kerja pada tahun bila? 1950. Jadi, apa tujuan majlis undangan ini? Okey, majlis undangan adalah memberikan kuasa kepada siapa? Governor untuk menggubal undang-undang dalam pemerintahannya. Okey. Jadi, di sini kita dapat lihat bahawa institusi pemerintahan beraja masih lagi diteruskan apabila tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Tetapi, okey, telah terdapat beberapa pindaan yang disesuaikan dengan konsep apa? Konsep raja berperlembagaan dan juga demokrasi berparlimen. Jadi, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 telah diperkenalkan yang menjadi apa? Asas kepada apa? Perlembagaan negara kita pada hari ini. Dan perlembagaan adalah menjadi apa? Menjadi asas kepada sistem raja berperlembagaan dan juga demokrasi berparlimen. Okey kelas, jadi kita pergi seterusnya. Okey, tajuk seterusnya adalah 2.2 Sejarah Penggubalan Perlembagaan Persekutuan. Jadi, sejarah Perlembagaan Persekutuan bermula pada tahun 1877 hinggalah tahun 1957. Perlembagaan undang-undang dalam sesebuah negara dilakukan oleh badan yang sah, yang sah dalam apa? Dalam perundangan. Jadi di Malaysia ni ada badan perundangan tak? Ada, iaitu kita namakan dia sebagai apa? Kita namakan dia sebagai parlimen yang berkuasa penuh untuk apa? Membentuk undang-undang negara. Jadi, badan di Malaysia ni kita panggil dia parlimen. Di mana parlimen, yang berkuasa penuh untuk membentuk undang-undang negara. Sejak negara mencapai kemerdekaan, jadi ahli parlimen memainkan peranan yang penting dalam apa? Meminda perlembagaan bagi menegakkan kedaulatan negara. Jadi kita sebagai rakyat, kita perlu apa? Kita perlu menghargai jasa pemimpin yang telah berusaha untuk mengekalkan kedaulatan negara. Jadi seperti awak tahu di mana di negeri-negeri Selat, terdapat apa? Charter of Justice, di mana undang-undang ini untuk apa? Melindungi penduduk. Jadi sementara itu pembentukan di negeri-negeri Melayu telah dimulakan ataupun telah bermula dengan Majlis Negeri Perak. Kita akan belajar sejarah di mana bermulanya penggubalan Perlembagaan Persekutuan. Kelas. Jadi di sini kita mulakan dengan 2.2 Sejarah Penggubalan Perlembagaan Persekutuan. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa pembentukan undang-undang di negeri Melayu telah dimulai oleh apa? Oleh Majlis Negeri Perak, iaitu pada tahun bila? Pada tahun 1877 yang dipengerusikan oleh siapa? Dipengerusikan oleh Raja Muda Yusof, menjadi titik tolak kepada pembentukan undang-undang negara. Jadi Majlis Negeri Perak berperanan untuk apa? Untuk menggubal undang-undang negeri
Perak. Dan kemudiannya, okey, peranan yang sama dimainkan ke semua majlis negeri, okey, di negeri-negeri Melayu yang lain. Jadi maksudnya di sini sejarah bermulanya penggubalan Perlembagaan Persekutuan adalah bermula pada 1877 di mana berlakunya mesyuarat yang pertama di Majlis Negeri Perak, yang di mana mesyuarat tersebut telah dipengerusikan oleh siapa? Cikgu kata oleh Raja Muda Yusof. Okey, dialah yang menjadi titik tolak kepada pembentukan undang-undang negara. Okey. Okey kelas, jadi kita tengok, okey, yang kedua adalah pada tahun 1946. Okey, 1946, okey, di mana kita tengok, kita nak lihat, okey, undang-undang di mana? Di negeri-negeri Selat. Okey, undang-undang di negeri-negeri Selat, okey, digubal oleh siapa? Okey, digubal oleh Majlis Undangan Negeri. Okey, ingat tak negeri Selat tu apa? Negeri Selat adalah terdiri daripada apa? Negeri Pulau Pinang, Melaka dan juga Singapura. Jadi, undang-undang di negeri Selat digubal oleh siapa? Oleh Majlis Undangan Negeri. Okey, negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey, negeri-negeri Melayu bersekutu. Ada undang-undang. Okey, digubal oleh siapa? Oleh Majlis Persekutuan. Okey. Okey, apa dia negeri-negeri Melayu bersekutu? Ada 4. Ingat balik. Awak dah belajar dah tentang 3, tingkatan 4 dah lama dah. Okey, negeri Melayu bersekutu. Apa dia? Perak, Pahang, apa lagi? Selangor dan juga Negeri Sembilan. Jadi ada berapa? Ada 4. Jadi di negeri-negeri Melayu bersekutu, okey, undang-undangnya digubal oleh siapa? Oleh Majlis Persekutuan. Dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, digubal oleh siapa? Oleh Majlis Negeri. Okey. Okey, ingat balik negeri-negeri Melayu tak bersekutu. Apa dia? Iaitu negeri apa? Perlis. Lagi apa lagi? Kelantan. Lagi? Kedah. Lagi? Apa lagi? Terengganu. Lagi? Johor. Itu adalah negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Jadi, ada tak? Okey, undang-undangnya digubal oleh Majlis Negeri. Ingat, ada 3 dekat sini. Okey, negeri-negeri Selat. Okey, siapa yang menggubal undang-undang? Okey, Majlis Undangan Negeri. Kemudian negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey, undang-undangnya digubal oleh Majlis Persekutuan. Okey, dan juga negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, undang-undangnya digubal oleh Majlis Negeri. Okey kelas, jadi kita tengok yang ketiga di mana pada tahun 1948 apa yang berlaku di negara kita, iaitu satu perjanjian telah ditandatangani, iaitu perjanjian apa kita panggil? Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, jadi perjanjian ini merupakan apa? Titik penting untuk pembentukan apa? Pembentukan persekutuan, okey, yang terdiri daripada negeri-negeri Melayu, kemudian Melaka dan juga Pulau Pinang. Okey, antara kandungan yang terdapat dalam Persekutuan Tanah Melayu termasuklah apa? Pentadbiran, kuasa Raja Melayu, perundangan dan juga kewarganegaraan. Okey, ini yang ada dalam perjanjian apa? Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey kelas, jadi yang keempat, okey, kita lihat pada tahun 1957. Okey, pada 1957,
Okey, apa yang berlaku di sini adalah Suruhanjaya Perlembagaan telah ditubuhkan yang dikenali sebagai apa? Suruhanjaya Persekutuan Tanah Melayu ataupun kita panggil dia sebagai Suruhanjaya Red. Suruhanjaya Red. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 disesuaikan dengan model Westminster yang diambil dari Britain dan perlembagaan ini berkuat kuasa sejurus sahaja kemerdekaan negara kita iaitu pada 31 Ogos 1957 dan perlembagaan ini juga menjadi asas kepada perlembagaan negara kita pada hari ini. Okey kelas, jadi hari ni kita dah belajar tentang latar belakang dan juga sejarah penggubalan Perlembagaan Persekutuan di mana Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 bermodelkan bermodelkan Westminster memandangkan negara kita mempunyai sistem asas sistem perundangan bertulis. Jadi hal ini banyak membantu Malaysia dalam menggubal sebuah perlembagaan yang bertulis. Di sini kamu dapat lihat adalah tentang laporan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan 1957. Ini report dia, buku report. Dan juga kalau awak dilihat di sini adalah bangunan Parlimen. Bangunan Parlimen di mana Parlimen adalah badan yang bertanggungjawab untuk menggubal undang-undang negara kita, perlembagaan negara kita. Jadi di sini kesimpulannya di sini apa yang awak belajar hari ini adalah tentang yang pertama sekali adalah tentang latar belakang latar belakang sejarah perlembagaan negara kita iaitu perlembagaan Perlembagaan Persekutuan. Jadi kat situ awak dah belajar bahawa tentang asas pembentukan asas pembentukan perlembagaan negara kita. Ada dua asas iaitu yang pertama daripada daripada Undang-Undang Negeri Melayu dan juga ada gabungan gabungan Undang-Undang Inggeris yang ada digabungkan yang bersesuaian dengan keadaan di sini. Dan juga awak dah belajar tentang sejarah penggubalan perlembagaan di mana dia bermula daripada daripada 1877 iaitu di mana mesyuarat pertama Majlis Negeri Perak telah berlaku yang dipengerusikan oleh siapa? Oleh Raja Muda Yusof. Jadi di situlah bermulanya asas titik tolak kepada perlembagaan di negara kita sekarang. Jadi kamu dah belajar daripada 1877 sehinggalah 1957. Jadi untuk kelas yang seterusnya, cikgu nak kamu baca, kamu baca dahulu iaitu 2.3 tentang ciri-ciri utama ciri-ciri utama perlembagaan persekutuan dan juga 2.4 adalah tentang pindaan. Pindaan perlembagaan persekutuan yang telah dibuat iaitu pada tahun berapa? Pada tahun 1963 dan juga 1965. Jadi cikgu rasa untuk kelas hari ini itu saja yang kita belajar iaitu dua subtopik tentang latar belakang dan juga tentang sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan. Terima kasih kelas.